Dengar Ustaz. Alhamdulillah dengar. Okey. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makan sampah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita kitab Matan Al-Ajrumiyah, yang mana kelas kita ni telah tertangguh lebih kurang sebulan. Jadi alhamdulillah Allah Taala beri pada saya kesihatan yang baik, dan juga dapat kita bersama-sama menyambung pengajian kita, iaitu pengajian kita Al-Ajrumiyah. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ke perbahasan kitab kita. Tapi sebelum tu saya nak ulang. Boleh jadi ada tuan-tuan ataupun perempuan para jemaah kita, boleh jadi ada yang kerana dah lama dah tidak mengulang kaji, lebih-lebih lagi kita belajar bahasa Arab. Jadi kita akan ulang balik daripada awal sekali lalu. Boleh boleh semua Boleh Ustaz. Okey, boleh, baik. Kita ulang baliklah. Tapi bukan secara detail, kita secara umum. Bagi kita nampak sebelum ni apa yang kita belajar. Baik, kita akan mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ustaz tutup mic Ustaz. Buka dah. Jadi kita ni dah tertangguh sebulan. Maka kita akan ulang balik sekali lalu. Jadi al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi bermula kalam itu, kalam di sisi ulama nahwu, bila sebut kalam ni kita kata percakapan lah. Kalam. Bila sebut kalam, iaitu huwal lafzu, ialah lafaz. Bila sebut lafaz, apa yang dikehendaki dengan lafaz? As-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mengandungi
di atas sebahagian daripada huruf hijaiyah. Apa dia huruf hijaiyah? Alif sampai ya tu. Jadi percakapan kalam di sisi ulama nahwu, dia mestilah kena pada lafaz. Lafaz tu daripada huruf hijaiyah. Orang tanya kita apa huruf hijaiyah? Iaitu huruf yang huruf itu sebahagian daripada huruf hijaiyah, yang ni seperti kita kata lafaz Zaidun. Bila sebut Zaidun, itu dipanggil lafaz. Jadi suara itu melengkapi ataupun mengandungi di atas sebahagian daripada huruf hijaiyah. Bukan semua, sebahagian. Kalau contoh kita kata Zaidun. Bila sebut Zaidun maksudnya apa? Di sana ada Zai, Ya, Dal. Itu dia panggil huruf hijaiyah. Itu dia panggil lafaz. Dipanggil lafaz. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Baik. Kemudian kita kata pula yang kedua, nak kata kalam tu mestilah murakkab. Apa maksud murakkab? Dia bersusun. Bila sebut bersusun, itu paling kurang bersusun di antara 2 kalimah. Contoh kita kata apa? Kita bagi contoh dulu, qama Zaidun. Murakkab ni kita kata qama Zaidun. Ingat dulu misal contoh dulu. Qama Zaidun. Tapi contoh ni kita dah tulis dah dulu. Jadi ni panggil murakkab. Apa? Bersusun di antara 2 kalimah. Yang pertama qama, yang kedua Zaidun. Itu dia panggil murakkab. Murakkab. Kemudian yang ketiga, ada orang bakar sampah masuk ni. Baik. Yang kedua al-murakkab. Yang ketiga iaitu al-mufidu, yang memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Saya nak tanya, ini kena tanya sikit lah. Sebab kita dah lama dah. Boleh jadi ada orang yang dah mengulang kaji. Saya nak tanya Ajar Rohana, apa yang dikatakan al-mufid? Bila mufid tu maknanya bila kita dengar orang tu cakap, kita faham. Memberi manfaat lah. Maksudnya amal mufid tu memberi kita faham. Memberi apabila dia cakap kita faham. Contoh kita kata qama Zaidun. Zaid tu berdiri. Kita faham dah tu. Tapi kalau kita kata jika Zaid itu berdiri, dia dah lafaz dah. Dia dah murakkab dah, tapi dia tidak ada mufid. Dia tidak ada memberi kefahaman. Maka itu nak panggil kalam tak boleh. Macam kita duk cakap dengan orang lah. Jika Zaid berdiri, lepas tu orang kita duk dengar dia, apa dia nak cakap ni. Ini tak panggil kalam lagi ni. Lepas tu dia akan cakap, jika Zaid berdiri, aku nak masak. Tu kita faham lah. Okey. Nampak? Itu panggil kalam. Tapi kalaulah kita kata jika Zaid itu berdiri, kita duk dengar, parti dengar. Apa dia nak cakap ni? Aku tak faham lah kau cakap apa jika Zaid berdiri. Ayat kau tak habis. Orang kita akan cakap, ayat dia tak habis. Dia kalau ayat habis, dia mesti faham. Itu dipanggil al-mufid. Yang ketiga, bil wad'i. Bil wad'i ini dengan letakan, dengan hantaran bahasa Arab. Jadi nak jadi kalau ni mestilah dengan bahasa Arab, kata setengah ulama. Kata setengah ulama dengan bil qasdi. Dengan kita qasad, kita niat. Habis. Itu yang secara lalu lah. Kemudian kita pergi lagi. Wa aqsamuhu. Ini kita nak ulang kaji. Bukan saya tak mau masuk yang ke depan. Jadi sebagai ulang kaji untuk kita faham sekali lalu. Wa aqsamuhu, dan bermula bahagian kalam itu ada 3.
Ni jangan lupa ni. Bila sebut bahagian kalam dia ada tiga. Baik, mana dia tiga? Yang pertama, wa aqsamu salah satu. Yang pertama isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga haraf. Bahasa Arab panggil haraf. Kita panggil huruf jamak. Sama je sebenarnya sama je. Baik. Baik, kita kata isim. Apa itu isim? Ni saya nak tanya orang. Saya nak tanya, semua dah belajar dah ni. Cuma saya nak tanya je. Apa itu isim? Nanti saya nak tengok nama siapa. Ramai nak kenal ni. Ajar Faridah. Tolong beritahu saya apa itu isim? Isim itu satu perkataan yang menunjuk ia di atas pengertian dengan sebab dirinya, padahal tidak terikat dengan masa. Dengan hantaran bahasa Arab. Baik. Bila sebut isim, kalau dalam bahasa Arab, Allahumma salli Muhammad. Dia katakan isim itu kalimatun dallas. Saya pun dah sebulan. Di sebulan tu dia kesan lama juga tu. Kadang-kadang dia terlupa. Kalimatun dallat ala maknan. Satu kalimah yang menunjuk di atas pengertian. Bila sebut satu kalimah tu kita faham dah. Kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Dengan sebab diri dia. Dengan sebab kalimah tu kita faham. Lagi pula wa qataranat bi zamanin. Lagi pula dia tu kena tak? Kenalah. Tak maaf. Walam taqtarin. Padahal dia tidak menyertai dengan mana-mana masa pada hantaran bahasa Arab. Dia tidak berkait dengan masa. Baik, kita contoh, kita letak apa? Kita kata Zaidun. Zaid. Bila sebut Zaid, kita panggil isim. Sebab apa? Sebab dia satu kalimah memberi pengertian. Bila sebut Zaid tu, itu menunjuk di atas seseorang. Kita faham tak? Zaid tu satu nama yang menunjuk di atas seseorang. Dengan sebab diri dia, kita faham tak? Lagi pula, Zaid tu dia tidak menyertai, dia tidak bersangkut paut dengan masa. Bila sebut Zaid, orang tanya, Zaidun. Zaid. Kau kenal Zaid? Kenal? Dia tak ada sangkut paut dengan, dia tidak ada bersangkut paut dengan masa. Bila sebut Zaid kita faham dah dia tak ada bersangkut paut dengan masa. Zaid. Ya. Lainlah kita tanya, Zaid, kau ni sekarang dia tak tanya Zaid tu dekat masa, dia tak tanya. Melainkan dia tanya Zaid sekarang jam pukul apa? Tu lain. Diri Zaid semata-mata, diri Zaid tu dia tidak bersangkut paut dengan masa. Tu kena ingat. Diri Zaid tu dia tidak bersangkut paut dengan masa. Tu dia. Itu dia katakan isim. Kemudian fi'il. Fi'il saya nak tanya Ustazah Baya tolong jawab. Ustazah Baya. Ustazah Baya tolong bagi tafsir apa itu fi'il. Ada Ustazah Baya ada tak? Turun live pula. Tak apa, saya nak tanya seorang lagi. Saya nak tanya Hajar Mili, tolong jawab. Apa itu fi'il? Ustaz, sorry nak tekan mikrofon tertekan letak terus. Saya dekat sini Ustaz. Tak apa. Hajar Mili, nanti saya tanya haraf. Tu Ustazah Baya tolong jawab apa itu fi'il? Apa itu takrif bagi fi'il? Ustaz, saya kat luar. Saya tak ada buku. Saya pergi klinik. Saya pergi klinik. Okey, tak apa. Okey, saya nak tanya. Nanti ya. Okey. Saya nak tanya Hajar Mili, apa itu takrif bagi fi'il? Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Wa kalimatun dalat. Okey, tak payah cakap Arab pun tak apa. Tak payah cakap Arab. Bagi faham dalam bahasa Melayu. Kita nak faham bahasa Melayu. Bahasa Arab tak apa, saya dah terang dah. Okey, yang kalimah itu yang memberi makna
dengan ke atas diri, dalam diri dia sendiri pada masa dan tempat. Masa Yang dan menunjukkan tempat. masa dan tempat. Tempat. Tempat tak ada. Tempat tak ada. Di zaman di Dia zaman zaman ada sahaja. guna makna tak baru ni? Okey, baik. Ada. Dia macam ni. Bila sebut fi'il kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Beza dia apa? Wa qataranat bi zamani wad'an. Jadi dia fi'il itu ialah satu kalimah, satu kalimah yang menunjuk di atas pengertian dengan sebab diri dia. Dengan sebab diri dia kita faham dah. Tapi wa qataranat, dia tu bersangkut paut, menyertai dengan masa. Itu beza fi'il. Kalau isim dia tak bersangkut paut dengan masa. Contoh kita kata apa? Kita kata qama, berdiri. Aku nampak Zaid berdiri tadi. Orang tanya kita. Bila Zaid berdiri? Bila ada orang tanya soalan, bila? Bila sebut bila, dia bersangkut paut dengan masa. Nampak tak? Zaid itu sedang berdiri. Kita faham apa? Oh, dia sedang berdiri. Zaid itu sudah makan. Dah makan dah. Tak nampak orang tanya. Ustaz dah makan? Saya pun jawab, saya sudah makan. Kita faham apa? Oh, perbuatan ustaz perbuatan makan ustaz tu dah lepas dah. Maksudnya dia dah makan dah. Itu yang kita faham. Kalau sebut Zaid semata-mata, itu isim. Zaid. Dia tak ada sebut, dia tak ada bersangkut paut dengan masa dah. Tapi bila sebut kata perbuatan, itu dia bersangkut paut dengan masa. Perbuatan tidur. Zaid, tidur pukul apa? Kata kita, ataupun kata Zaid itu sedang tidur. Zaid tengah buat apa? Orang tanya kita. Zaid tu sedang tidur. Dia tengok jam, pukul 12 malam dah. Jadi dia bersangkut paut dengan masa. Jadi bila sebut bersangkut paut dengan masa, dia ada dua. Sama ada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi ni kita dah belajar dulu. Fi'il madi ialah fi'il yang perbuatan yang telah lepas. Kita panggil past tense. Kita panggil past tense. Kalau kita kata fi'il mudhari', itu dipanggil perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Sedang berlaku dan akan berlaku. Itu kita panggil fi'il mudhari'. Ni saya tulis balik lah, tapi semua dah tahu dah tu. Sekejap. Fi'il ada dua. Madi, mudhari'. Dah belajar dah ni. Siapa yang tak tulis lagi boleh tulis lah. Madi ni perbuatan yang telah lepas. Tak apa, saya tak tulis, tak apa. Madi perbuatan yang telah lepas. Kalau mudhari', mudhari' perbuatan yang sedang berlaku dan akan berlaku. Okay, nampak? Tu fi'il. Dia tak macam dia tak macam grammar orang putih. Kalau grammar English, dia ada past tense, present tense dengan future tense. Mudhari' ni dia masuk kat situ tu future tense dengan present tense sekali. Habis itu. Baik. Kita tengok. Tak maaf, diorang bakar sampah sebab tu saya tiba-tiba semua ni. Ni baru hari ni. Sehari dulu ni baru kena sesama balik. Tapi waktu selepas COVID ni saya tak pernah kena sesama langsung. Tapi bila dah lama kita dah sihat tu, bila lihat sihat sepenuh, penyakit asal datang balik. Penyakit asal datang balik. Baik.
Baik, kemudian kita tengok huruf. Baik, huruf tu apa makna huruf? Apa takrif bagi huruf? Baik, nak tengok sekejap. Saya nak tanya siapa ni. Sekejap Apa tu? Kak Rozita Ismail, tolong jawab. Apa itu huruf? Ada tak? Saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab, tak ada tulis kan? Dah bagi dia dulu. Cuba jawab. Tak apa, tulis cakap bahasa Arab pun tak apa, nanti saya terjemah. Asyik saya jawab ya. Siapa boleh jawab? Okey, saya nak tanya orang lelaki lah. Asyik orang tanya. Jawab kan tak? Tak apa, saya tanya mak orang muslimin lah. Asyik tanya muslimat je. Apa tu Allahumma salli Muhammad. Ni siapa ni? Haji Zul. Haji Zulkifli Yahya. Haji Zul boleh jawab? InsyaAllah Ustaz. Okey, Huruf. Itu huruf? Huruf adalah perkataan yang tidak dapat dipahami tanpa disandarkan kepada kalimah atau perkataan yang lain. Dia kalau huruf ni satu kalimah yang menunjuk di atas pengertian, tapi dengan sebab lafaz yang lain. Dia mesti kena sandarkan dengan perkataan yang lain. Kalau semata-mata dia tu kita tak boleh memahami. Dia mesti disandarkan dengan kalimah yang lain. Kalau bahasa Arab dia kata gini, kalimatun dallat ala ma'nan. Ala fi ghairiha. Kan dengan sebab dirinya. Kita memahami huruf itu dengan sebab perkataan lain. Dengan sebab disandarkan dengan perkataan lain. Contoh kita kena gini, huruf. Kita kata ila, kepada. Kalau kita tanya orang, kalau kita bagi tahu kat orang, kepada. Memang tak faham. Orang kata, apa ni kepada? Awak cakap ni kenapa cakap kepada? Tak faham ni. Tolong berikan makanan ini kepada Ahmad. Dia faham. Kita sandarkan dengan kalimah yang lain. Kalau semata-mata kita sebut dengan huruf tu, itu tidak boleh memberi faham. Tu kena ingat Itu tidak boleh memberi faham. Melainkan dia mestilah disandarkan dengan kalimah lain. Sebab tu dia kata kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, bukan fi nafsiha. Adapun isim pun fi'il mesti disandar, kita faham dia tu dengan sebab diri dia. Diri kalimah faham dah. Contoh Zaidun, kita faham dah. Contoh kalau kita kata koma, berdiri, kita faham berdiri. Walaupun kita tak sandarkan lain. Tapi kalau kita sebut huruf, tak dapat tidak, mesti disandarkan dengan perkataan yang lain, baru kita dapat apa? Dapat faham. Baik, habis. Kemudian, habis dah tu. Falismu, ni alamat ni. Ni tanda-tanda alamat. Apa ni, kita baca laju sikit tak apa. Alamat ni kita dah belajar dulu. Cumanya, yang penting yang dalam ilmu nahwu ni, kalam tu kena tahu. Isim, fi'il, haraf. Itu kena tahu. Pengertian dia kena penting. Isim, kalau kita isim tak tahu, fi'il tak tahu, haraf tak tahu, ni susah. Kalau tak tahu tiga ni, kita tak boleh pergi jauh dah. Yang penting tiga ni kena faham. Yang lain ni, ini tanda dia, alamat. Ini tanda isim, alamat isim. Kalau bahasa Melayu kita panggil percaman. Kalau dalam kitab Jawi dia kata percaman. Nak kenal tu. Nak kenal. Baik. Falismu ini fa'alamatul ismi, bermula alamat isim itu. Sebab tu dia kata dalam masa wa harfun ja'ali maknan. Tengok dalam kitab matan. Huruf yang datang bagi makna. Maksud huruf tu ada makna. Bila sebut huruf yang ada makna, contoh ila, min, daripada, itu ada makna. Adapun kalau kita sebut huruf yang tak ada makna, contoh ya, tak ada makna.
Ba ada makna. Bi dengan. Kalau sebut kata ta, semata-mata ta, tak faham. Kalau sumpah tu tak apalah, watallah. Atau kita sebut sa. Kita sebut sa tak faham. Itu tidak memberi makna. Syarat dia huruf tu mestilah ada makna. Tu kena ingat huruf tu mesti ada makna. Macam tadilah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, itu huruf. Baik. Kemudian kita tengok alamat isim. Alamat isim ni senang je. Kita dah belajar dulu tu. Falismu dan bermula alamat isim itu dikenal akan dia yu'rafu. Dikenal akan dia akan isim itu bil khafdi dengan sebab khafat. Apa khafat? Dia tulis kat bawah tu dengan sebab baris bawah. Dengan di baris bawah. Dengan baris di bawah. Kita baris bawah tu panggil khafat. Ataupun kita panggil jar pun boleh juga. Baik, saya nak tanya Hajar Rohana. Kalau huruf jar dengan huruf khafat sama ke tak? Sama Ustaz. Apa beza jar dengan khafat? Khafat tu orang ahli nahwu Kufah panggil. Ja tu yang Basrah. Ahli Basrah. Ya, betul, tepat sekali. Kalau kita sebut khafat, itu nama itu digelar oleh ulama Kufah. Kalau kata khafat. Kalau kita kata huruf jar, itu gelaran bagi ulama Basrah. Macam ni lah. Bila kita sebut bubur, bubur nasi tu, itu gelaran bagi orang Kuala Lumpur. Tapi bila sebut nasi air, itu gelaran bagi orang Kelantan. Contoh. Contoh. Gelaran dia, bahasa dia. Benda sama je. Baik habis. Falismu yu'rafu bil khafdi, dengan sebab di baris bawah. Ini alamat tanda dia. Kemudian alamat dia lagi wa tanwin, dengan tanwin. Contoh kita kata Zaidun. Zaidun kan isim kan? Lepas tu macam mana orang tanya kita, kenapa kau cakap Zaid tu isim? Sebab dia tu ada tanda pada dia iaitu tanwin. Contoh bila ada tanwin dekat dia, maka kita kata dia tu isim. Dua dah alamat. Kemudian yang ketiga, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuk oleh alif dan lam. Contoh kita kata al-madrasatu. Ni saya tulis. Al-madrasatu. Tak apalah. Ambil tulis lain lah. Al-mustashfa. Macam mana ni? Al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mustashfa apa dia? Siapa tahu? Hospital. Hospital. Sebab tu saya sebut al-mustashfa apa? Sebab saya masuk hospital baru ni. Bila sebut mustashfa, saya tinggal kat hospital. Al-mustashfa. Baik. Orang tanya kenapa al-mustashfa tu isim? Sebab dia ada alif lam kat situ. Ustaz, kalau tak ada alif lam, mustashfa pun kita panggil isim juga. Sebab dengan sebab mustashfa tu kita panggil isim juga. Ada pun alif lam tu dia panggil tanda dia. Itu tanda dia al-mustashfa. Hospital. Ini contoh Ini contoh. Baik. Mari situ. Dah 3 dah alamat dia. Kemudian wa hurufil khafdi. Ini sebelum saya akhir hari tu
ada orang keliru. Ajah milih dia terkeliru. Jadi dia tanya, Ustaz, huruf khafat ni dia tu isim ke huruf jar? Soalan dia tanya. Tak apa. Ni saya nak terang. Huruf khafat dia tu bukan isim. Dia tu huruf jar. Tapi dia tu jadi alamat bagi isim. Dia tu alamat bagi isim. Diri dia tu huruf jar. Ibarat dia begini. Seorang accountant. Dia bekerja. Dia bekerja di satu, katalah, seorang engineer. Accountant pun tak apa. Seorang accountant dia bekerja di bank. Atau kita kata, awak kerja apa? Saya kerja di bank. Bukan awak tu accountant kan? Diri saya ni accountant tapi saya bekerja di bank. Kalau awak nak cek saya, awak cek saya kat bank, bukan cek kat tempat accountant. Nampak tak? Diri dia tu accountant. Nampak? Tapi dia tu bekerja di bank. Begitu juga kita kata huruf khafat dia bukan isim. Dia tu alamat tanda bagi isim. Ni bagi nampak Ajah Milia tu tanya, Ustaz dia bukan isim lah. Dia alamat tanda bagi isim. Diri dia tu bukan isim, dia tu huruf jar. Nampak lagi tak Ajah Milia itu tanya saya? Faham tak lagi? Faham lagi tak Ajah Milia itu? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Orang tanya, awak kerja apa? Saya kerja akaun. Tapi saya nampak awak kat bank tu. Saya tu berkhidmat dengan bank tapi diri saya tu accountant. Contoh. Orang pun dengar, orang faham. Awak kalau awak nak kenal saya, orang kata, kalau awak nak cam saya kerja kat bank ni. Dia tu pegawai bank lah. Tak. Diri saya bukan pegawai bank. Diri saya tu kerja pegawai akaun. Saya dulu mengisi ni akaun dalam bank ni. Saya buat kira-kiraan. Contohlah. Diri saya tu accountant tapi saya tu nak cam saya tu, nak kenal saya duduk kerja kat bank muamalat. Contoh. Bukan dia tu kerja, bukan kata dia tu diri dia tu pegawai bank dah. Ni lagi nampak Begitu jugalah di sini. Huruf khafat. Huruf khafat tu alamat tanda bagi isim. Bukan dia isim. Dia tu diri dia tu huruf jar. Ini takut ada orang keliru. Tulis elok-elok Tulis siap-siap. Esok orang tanya jangan keliru. Habis. Apa dia huruf khafat? Ni. Min, wa ila, wa an. Ni kita dah bagi contoh lama dah. Ni kita baca sekali lalu. Wa ala, wa fi, wa rubba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an, wa'ala, wafi, warubba, walba'u. Ini semua. Walkaf, ini dipanggil huruf jar. Tapi dia ni jadi alamat isim. Baik. Contoh kita kata gini. Saya tulis. Contoh. Itu contoh Okey. Kita kata. Dia mesti sandarkan pada lain. Baik. Azhabu ilal madrasah. Okey, baik. Aku pergi ke sekolah. Aku pergi ke sekolah. Tak apalah, tak payah sekolah lah. Ni kita bukan halaman sekolah lagi, tak apa. Ni, tengok. Kita bagi ayat lain. Ilal. Ambil ayat yang sesuai. Idi. Azhabu ilal qa'ah. Apa ni qa'ah, Zat? Ambil ayat yang
Ni power sikit. Apa dia qa'ah? Siapa tahu tu boleh jawab? Siapa yang dah belajar bahasa Arab lama? Azhabu ilal qa'ah. Tepat sekali. Fahdah Nur Humairah. Dewan. Qa'ah. Siapa selalu kalau pergi apa tu ma'rad kitab tu, dekat apa? Dekat PWTC, Arab dia akan tulis qa'ah. Dewan. Aku pergi ke dewan. Jadi kita kata ila tu, nak faham ila tu, dia mestilah bersandarkan kepada perkataan yang lain. Apa dia perkataan yang lain? Al-qa'ah. Al-qa'ah. Tu dia Habis itu. Itu yang dikatakan huruf khafat yang bersandarkan kepada isim. Jadi kita kata dia tu tanda isim. Sebab tanda isim? Sebab dia khafat kepada al-qa'ah. Baik, habis. Wal kafu wal lamu, itu kita dah hurai. Wa huruful qasami, dan bermula huruf qasam. Apa maksud huruf qasam? Allah Masya Ahmad. Huruf sumpah. Bawa nak tanya lagi kawan Zaman. Apa? Huruf Sumpah. Huruf sumpah. Baik. Wahya al-wawu wallahi. Wal ba'u ini wabillahi. Wa ta'u ini watallahi. Habis. Itu dipanggil alamat tanda-tanda isim. Kemudian kita pergi pula kepada tanda-tanda fi'il. Ini minta maaf saya ulang balik tak apa kah? Nanti kata boring lah ustaz, asyik ulang je. Saya minta maaf lah, dia sekali lalu je. Mungkin semua dah reti dah kot, dah faham kot. Tak apa saya minta maaf lah sebab dia nahu ni kita ulang banyak kali pun tak apa Saya risau agak takut orang dah faham lah jemu Baik, kemudian kita beralih kepada alamat fi'il. Baik, alamat fi'il pula. Baik. Wal fi'lu. Memang dia tak tulis alamat kat sini Ustaz, mana alamat dia Ustaz? Itu dikatakan dan fi'il itu. Ini ta'rif ke? Ini bukan ta'rif. Ta'rif saya dah bagi dulu. Tadi yang saya kata isim fi'il haraf saya dah bagi ta'rif siap. Memang tak ada dalam kitab ni. Ada pun yang disebut dalam kitab ni, ini sebagai dia kata tanda-tanda. Sebab tu kita kena tambah. Wal fi'lu ini wa alamatul fi'li. Dia kena tambah macam ni. Kena tulis Bila sebut al fi'lu, kena tambah kat depannya. Wal fi'lu yang ni wa alamatul fi'li. Sebab dia sandarkan tu. Dia kena tulis macam ni. Tulis dekat tepi tu, saya dah ajar cara dobit dah. Wa alamatul fi'li. Ni baru betul. Bukan kita tak betul Dia dipanggil, dihazafkan, dibuangkan mudhaf. Kaedah kita al-mudhafu idza kana ma'luman jaza hazfuhu. Mudhaf, ini panggil mudhaf ni. Nanti kita belajar nantilah. Ni panggil mudhaf. Nanti akan datang telah cuma ni sekali lalu je. Mudhaf ni benda yang disandarkan. Ini dipanggil mudhafu ilaih. Tak apa ni apa mudhaf ilaih ni tak? Tak apa, ni saya tulis sekali lalu je. Jadi wa alamatul fi'li. Bila sebut wal fi'lu ini wa alamatul fi'li. Apa? Tanda-tanda bagi fi'il, bukan takrif bagi fi'il Bukan takrif dia, bukan definisi ni. Wa alamatul fi'li ni fi'il dekat dalam kitab kita ni iaitu bukan takrif, bukan definisi. Di sini dipanggil alamat, tanda-tanda percaman. Wa alamatul fi'li. Dan bermula tanda-tanda bagi fi'il itu ialah yu'rafu, dikenal akan dia, akan fi'il itu dengan qad. Apa dengan qad? Dengan huruf qad tu.
Dia panggil qad harfiah. Dia panggil qad harfiah. Ni qad ni. Ni. Baik, saya nak tanya. Dia kena tanya Baik, Kak Aini, tolong tanya, tolong bagi contoh bagi qad. Kita dah bagi dah semua. Tolong bagi contoh bagi qad. Nak nampak jawab ni, cepat sikit. Dia nak tanya orang lain pula ni. Ada ke tak ni? Tolong bagi contoh bagi qad. Saya dah bagi dah dulu. Ada 3 contoh saya bagi dulu. Saya nak tanya Wan Azizah. Wan Azizah. Maaf Ustaz, masa tu saya tak hadir. Oh, tak ada. Okey. Saya kena ulang balik. Tak apa. Okey, tak ada tak apa. Saya nak tanya Allah SWT. Haji Radin Syam. Ya Ustaz, belum pernah Dia belajar. tadi. Belum pernah belajar lagi, baru dengar. Okey, tak apa. Mau dia okey. Kita bagi sudah ada orang tunggu dah. Ustaz, Kak Aini tolong jawab. tadi saya tak Baru boleh nak buka jumpa suara. kitab. Baru nak cari kitab baru jumpa. Kan, tadi saya tak boleh buka suara. Saya tekan-tekan di jam. Okey. Tolong bagi contoh qad. Pada Pama Zaidun. Qad qama Zaidun. Okey, saya tulis sekejap. Jangan tutup dulu. Qad qama Zaidun. Sebab saya tulisan saya tak lawas sebab saya tulis dekat atas stand ni. Lepas tu dia tak ni sangat. Qad qama Zaidun. Okey, apa maksud qad qama Zaidun? Ini. Sesungguhnya telah berdiri oleh Zaid. Sebab apa kita cakap qad dengan mana tersungguhnya? Sebab apa kita kata qad tu sesungguhnya? Tu lil tahfiq. Sebenar. Qad li tahqiq. Ni. Qad li tahqiq dia masuk pada apa? Madi. Sebab tu qad apabila masuk pada fi'il madi ni, koma ni fi'il madi. Benda yang lepas. Kita nak kata dia masuk kita tengok dia ni alamat dia tu kita panggil koma. Qad bila masuk fi'il madi dia panggil qad li tahqiq. Ini li tahqiq ni. Qad li tahqiq. Sesungguhnya kita terjemah tahqiq. Sesungguhnya berdiri oleh Zaid. Sesungguhnya Zaid tu telah berdiri. Maksudnya bila sebut sesungguhnya macam mana? Zaid tu berdiri sungguh. Kau nampak tak Zaid kat mana? Aku nampak tadi Zaid berdiri. Memang betul, confirm Zaid tu memang berdiri. Orang Melayu kita cakap. Ya betul. Zaid tu memang berdiri betul. Dia tak duduk pun tadi, dia berdiri betul. Orang Melayu kita cakap. Itu dia panggil qad. Baik, yang kedua. Qad apa? Tu Kak ini. Kedua. Yang kedua qad apa? Qad li taklil. Apa contoh dia? Qad yakumu Zaidun. Qad yakumu Zaidun. Qad yakumu Zaidun. Apa maksud qad yakumu Zaidun? Kadang-kadang Zaid berdiri. Kadang-kadang Zaid itu berdiri. Tapi kalau bahasa pondok dengan ini. Terkadang berdiri oleh Zaid. Itu bahasa pondok lah. Bahasa terjemah pondok. Maksudnya Zaid tu kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Kau nampak Zaid tak? Lepas tu beliau cakap, Zaid tu saat-saat diri, saat-saat duduk. Itu dia panggil qad, dia panggil li taklil sedikit. Yang ketiga, qad apa? Qad li takrib. Ni dia panggil qad li taklil kan? Ni li taklil. Qad li sekejap. Sekejap. Qad ni li taklil.
Litaklil. Litaklil. Taklil ni sedikit. Ataupun kita kata jarang-jarang. Boleh juga Qad litaklil kita kata jarang-jarang ataupun sedikit. Jarang-jarang lah berdiri oleh Zaid. Boleh juga. Siapa tak sempat tulis tu tolong snap dia. Baik. Yang ketiga dia panggil qad apa? Litakrib. Litaqrib. Qad litakrib. Contoh apa dia? Pada qamat as-salah. Qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Kalau orang tanya kenapa baca mati kak? Tu Ustaz, bari bawah tu. Sebab dia bila as-sukun idza hurrika bil kasri. Dia bila benda ni asal dia sukun, qad qamat as-solah. Tapi kenapa kita terus bariskan bawah? Apabila sukun di bawah, maka apabila kita nak sambungkan selepas daripada ayat tu, kita kena bariskan bawah. Nak baca qad qamatus solah tak boleh. Tak kena dengan kaedah. Kalau kita nak baca qad qamatas solah, tak boleh juga, tak kena. Yang tepat dia apabila kita nak hubungkan dengan alif lam, selepas daripada kalimah tu mesti ada alif lam. Macam ni contoh. Asal dia ada sukun sini. Nampak tak? Ada sukun sini. Tapi kita baris bawah. Qad qamatis solatu. Kenapa baris bawah Ustaz? Sebab kita kata dia ni asal sukun. Kemudian dia berjumpa dengan alif lam, maka kita kena bariskan bawah. Nak baris depan tak boleh, baris atas pun tak boleh. Tu kaedah dia. Jadi qad di sini dia panggil qad litaqrib. Ni orang duk komat tiap hari tu. Litaqrib. Apa litaqrib? Hampir. Sesungguhnya telah hampirlah oleh semayang. Sebab tu orang duk komat tu. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Bilal duk panggil kita, nak dekat semayang dah, duk duduk lagi, duk sembang lagi. Contoh. Ibarat dia gitulah. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Dia kalau Bilal yang tahu tu, bila tengah-tengah komat tu, Allah la ilaha illallah, syahadana Muhammad Rasulullah, hayya ala solah, hayya ala falah. Lepas tu, bila sebut qad qamatis, pandang sikit orang tengah cakap tu. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Buat tak tahu dia. Lepas tu dia kena bangun cepat tu. Tu sunat. Sesungguhnya telah hampirlah. Qad litakrib. Hampirlah oleh untuk mendirikan semayang. Qamatis solah, mendirikan semayang. Hampir dah ni. Dekat dah ni. Nasib dia tak cakap Melayu. Sesungguhnya telah hampir oleh semayang. Sesungguhnya telah hampir semayang. Tak cakap gitu. Dia cakap Arab. Cuba kau cakap bahasa Melayu tu. Orang kalang kabut bangun. Ni qad qamatis solah, qad qamatis, relax je. Jangan. Habis itu. Itu dia panggil qad. Tanda-tanda fi'il. Baik, habis. Kemudian dengan sin. Sin ni apa? Sin wa saufa. Baik, saya nak tanya. Sin dengan saufa ni saya nak tanya Haji Yaakob ada? Haji Yaakob ada? Haji Yaakob tak ada. Haji Yaakob tak ada. Siapa tadi yang jawab tadi Tu, Hajah Fahda Nur Humairah. Nampak macam ada basic bahasa Arab. Apa yang saya beritahu bawah ni sin dengan saufa. Boleh tolong jawab tak Hajah Fahda Nur Humairah? Boleh jawab? Ke baru first time ikut kelas saya? Ada ni? Nak panggil Hajah Kak pun saya tak tahu juga. Siapa ni? Fahda Nur Humairah. Boleh jawab tak? Ustaz, dia tulis tadi dia tak ada di rumah. Dia tidak ada buku dengannya. Oh, okey. Tak ada buku. Saya tak tengok mesej.
Ustaz, saya volunteer lah cepat sikit. Okey, volunteer. Okey. Apa sin? Lil Tanfis ataupun Sin? Lil Tanfis ataupun Apa maksudnya? akan datang, istiqbal. Sin, lil tanfil. Kalau saufa? Saufa, istiqbal. Sama-sama je dia, tapi sin dekat, saufa jauh lagi. Kalau bahasa Arab panggil apa? Dekat. Lil Tanfis. Lil tanfil. Yang jauh tu saufa istiqbal. Istiqbal. Betul ke? Betul ke Kak ini? Betul ke tak tu? Confirm dah? Litaswif. Litaswif. Jangan pilih jawab dah. Bukan lit istiqbal. Sorry. Litaswif. Lepas tu saya cakap betul ke? Saya kalau cakap 2 kali betul tu, maksudnya tak betul lah tu. Baik. Dia kalau sin lil, lil apa tadi? Sin lil, Lil dia kalau Tanfis. lil tanfis. Tanfis. Kalau saufa lit taswif. Taswif. Okey. Dia untuk jauh. Kalau taswif untuk jauh. Kalau tanfis untuk dekat. Apa tu contohnya, apa tu? Surah Al-Baqarah tu. Allahumma salli Muhammad. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an. Tu. Sayaqulu sufaha. Selagi berkatalah oleh orang-orang yang bodoh. Sayaqulu sufaha. Bila sebut selagi berkata, itu dalam masa yang terdekat. Contoh dalam ayat lain, fasawfa ta'lamun. Maka selagi mengetahuilah oleh mereka itu. Maksudnya mengetahui itu bukan dalam masa terdekat, dalam masa yang lama. Fasawfa ta'lamun. Kalau sayaqulu sufaha itu masa dekat. Dia akan berkata dalam masa dekat. Habis itu. Wata'i ta'nis sakinah. Ini alamat yang keberapa ni? Qad sin saufa. Alamat yang keempat iaitu ta'nis sakinah. Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Khalid Junus. Haji Khalid Junus. Boleh tak bagi saya contoh ta'nis sakinah? Ta'nis sakinah. Tak tahu Tak tahu Ustaz. tak? Bukan nak bagi tahu itu. Tak, sebab aku memang tak faham. Saya tak faham pun. Okey, tak apa. Tak apa. Dengar dulu Baik, Ajam ini nak jawab tu. Macam mana? Ta'nis sakinah? Yang tertentu Ustaz. Tertentu. Ta'nis. Macam mana tertentu? Macam mana tu? Ta'nis as-sakinah taftasu bil madi. Macam mana contoh ayat? Saya nak tanya contoh ayat. Qamat Zainab. Qamat Zainabu ataupun Qamat Hindun. Qamat Hindun. Baik. Tu dia ada ta'nis. Yang ta'nis tu contoh begini. Saya tulis Qamat. Rakaman yang dulu ada Qamat Zainabu. Jadi ta ni kita panggil ta maftuhan, panggil ta ta'nis. Kita panggil ta ta'nis. Baik, habis itu. Ini sekali lalu lah. Bukan saya nak cepatkan anda. Ini kita ulang kaji. Ini kita ulang kaji balik. Yang lepas-lepas tu. Baik, kemudian. Dia kalau ta'nis tu contoh kita kata Qamat Hindun ataupun Ustaz guna skrin ke? Ustaz guna skrin ke? Ke tak? Sebab tak ada nampak apa-apa di skrin. Okey, jap. Nanti jap. Qamat. Okey, dah ada. Qamat Hindun ataupun Zainab. Ta ni dia panggil ta ta'nis. Ta'ut ta'nis.
Qamat Zainab. Ta tu dia ta taknis. Okey, habis. Yang terakhir wal harfu. Dan bermula huruf. Ni alamat huruf. Huruf ni senangnya. Barang yang tidak menerima. Kalau ikut bawah tu kata yang tiada patut sertanya oleh isim dan tiada patut dengannya dalil fi'il. Dia tu bukan fi'il. Dia tu tidak ada alamat fi'il. Dia tu tidak ada alamat isim. Tu dia. Contoh apa? Contoh apa? Fi. Contoh fi. Fi. Ni huruf. Fi ni diri dia tu huruf jar. Jar. Lagi pula dia alamat bagi apa? Hanya milih. Bagi isim. Bagi isim. Harf jar. isim. Bagi Dia isim. tu isim ke? Dia tu isim ke? Tidak, dia haraf. Tak. Haram. Haraf. Baik. Dia haram Baik, habis. Lagi bila sebut huruf, dia tidak ada alamat isim dan dia tidak ada alamat fi'il. Dia semata-mata huruf, diri dia itulah. Dikatakan huruf. Dia tidak menerima alamat isim dan tidak menerima alamat fi'il. Alamat fi'il seperti contoh fi ataupun kita kata hal. Hal ni apakah kalau maksud dia? Hal tu istifham. Huruf istifham dia panggil. Hal ni dia panggil huruf juga tapi nama dia huruf istifham. Huruf pertanyaan. Huruf istifham. Maksudnya huruf tu huruf menunjuk di atas pertanyaan. Hal. Mata. Aina. Habis itu. Faham lagi tak semua? Apa tu? Hajah Amriyah Saleh. Faham tak? Hajah Amriyah Saleh. Duduk dekat, mana tu, dekat Seri Kembangan. Faham tak? Tak jawab. Dr. Asia faham, Dr. Asia? Dr. Asia faham? Tak jawab juga. Tak ada apa. Apa nama ada? Hajah Mahina Syahabudin faham? Faham Ustaz. Terima kasih. Faham Alhamdulillah. Okey, baik. Kemudian kata babul i'rab. Siapa tak faham boleh tanya. Tu Hajah Mini nak jawab. Nak tanya apa? Hajah Mili. Tak Ustaz. Tak. Maaf Ustaz. Lupa Tak ada tutup nak mic. tanya Okey, tak apa. Siapa nak tanya soalan boleh. Ini nampak gaya hari ni kita nak masuk babul i'rab je dah sampai masa dah. Esok kita masuk bab baru, boleh? No Boleh? problem, boleh. Okey. Tu Ustaz Hajah nak Noraini tanya. boleh Hajah Noraini faham Ustaz nak tanya, Ya, boleh. huruf jar ada tanda tapi isim tak ada tanda. Apa maksud? Isim tak ada tanda. Huruf jar ada tanda. Tapi isim ada tanda. Huruf jar tak ada tanda. Huruf isim Dia ada gini. tanda. Huruf jar apabila dia mudah je. Bila tak ada tanda bagi bila tak ada tanda bagi fi'il, tak ada tanda bagi isim, itulah jar, huruf jar. Itu senang je. Tanda tu tanda apa Ustaz? Tanda ni alamat. Oh, Orang alam. Melayu tanda percaman. Maksudnya dia tak ada tanda-tanda. Okey, kita sebut fi tadi. Fi ni isim ke apa ni? Bukan isim. Kita macam dia ni fi'il ke? Bukan fi'il, tak ada. Oh, dia ni huruf. Semata-mata dia tu huruf. Dia tak ada tanda bagi isim tu tak ada kat dia. Tanda bagi fi'il tu tidak ada pada dia. Tu dia nak maksud dia. Maksudnya tanda bagi isim tu tidak ada pada dia. Tanda bagi fi'il tu tidak ada pada dia. Semata terfin dengan hal. Contoh.
Nampak lagi? Tu Hajar Nur Aini. Tak faham Ustaz. Tak faham lagi pula. Okey, apa yang tak faham? Saya tak faham Dia kalau ada kitab tanda atas yang dunia, apa tu? Yang tanda yang macam mana tu? Tanda ni Tanda maksudnya baris ke? bukan tak, dia tak ada kita bila sebut tanda ni dia panggil alamat. Kita kata ginilah. Nak pergi rumah saya, tanda dia apa? Tanda kita panggil alamat. Kita kata alamat ni bahasa Arab sebenarnya. Alamat rumah awak apa? Sebenarnya tanda rumah awak ni macam mana saya nak kenal. Kalau awak nak hantar rumah saya, ibarat ni ginilah. Dia rumah saya tu tidak ada guard, tidak ada pagar. Oh, lepas tu kita pergi mana tak ada. Ni ada pagar. Oh, ni tak ada pagar ni. Oh, ni tanda rumah awak ni. Begitu juga sini juga. Nampak lagi tak? Oh, dia tidak ada tanda alif lam pun tak ada. Dia taknis pun tak ada. Itu fi'il. Dia tidak ada masuk qad pun tak ada. Dia tak ada sin pun tak ada pada dia. Ni tanda apa ni? Oh, dia tak ada tanda ni. Ini dipanggil huruf. Nampak tak? Semata-mata tu dia panggil huruf. Nampak lagi? Contoh kita kata gini. Okey, ni nak bagi contoh ni nak bagi nampak sikit. Kha, jim. Nampak? Bila sebut titik ada di atas, kita tahu itu tanda bagi itu panggil kha. Bila sebut jim tu di tengah, bila sebut titik di bawah tu tengah-tengah tu panggil jim. Apabila tidak ada titik di atas, tidak ada titik di tengah, kita panggil huruf kan senang tu. Nampak tak? Ya. Nampak tu Hajar Nur Aini? Ya, faham. Okey, alhamdulillah. Baik. Haji Zulkifli Akil faham? Haji Zulkifli Akil. Haji Zulkifli Akil faham? Tak ada menjawab. Hajar Zaliha Omar faham? Boleh sikit Ustaz. Tengah duduk InsyaAllah boleh. Tak pernah tanya pun apa. cucu duduk sebelah ni duduk dengar. Ustazah bayar dia faham? Sambil nak ambil vaksin. Ustaz, huruf jazam sikit kan Ustaz? Ya. Ustaz, tak fokus Ustaz. Tak fokus. Dia bergerak macam ni. Okey, tak apa. Macam mana Ustaz, Hajar Nur Aini? Huruf jazam sikit Ustaz. Huruf jar. Macam mana? Huruf jazam. Huruf jazam. Oh, jazam tu kita kata lam. Saya Ustaz. Lam. huruf Ini jazam. tak masuk dalam perbahasan ni. Contoh lam. Saya padam. Itu dia masuk dalam, kita nanti masuk bahas fi'il mudhari' tu nanti. Lam ni dipanggil huruf jazam. Ustaz bagi contoh. Sebab apa panggil jazam? Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. Kita kata contoh gini. Ni perbahasan luar dah ni, tapi tak apa. Kita kata lam yakum. Bukan ni. Sikit lagi nak habis dah. Ni orang tanya soalan. Lam yakum Zaidun. Kalau nak terjemah macam mana? Ni saya dah ajar, cara terjemah saya dah ajar dah sebenarnya. Kak ini nak terjemah macam mana ni? Lam yakum Zaidun ni. Dah tak ingat lah Ustaz, jangan tanya. Allahu Akbar. Sebulan. Bila sebulan saya sakit, semua orang pun sakit juga. Sakit tak tengok kitab. Haji tu. Jarwana. Macam mana terjemah? Tidak Tidak apa? Tidak sekali-kali, tidak pernah duduk oleh Zaid. Zaid tak pernah duduk. Bila sebut lam ni, Hajar Nur Aini, dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ni panggil fi'il mudhari' ni.
Mana menjazam tu? Sebab tu kata kum tu yakun nak baca yakumu tak boleh, nak baca yakumi tak boleh, nak baca yakuma tak boleh. Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ni dia panggil fi'il mudhari'. Ni perbahasan luar dah sebenarnya. Baik, habis. Baik, nanti esok insya-Allah tersambung esok bab yang baru. Esok tidak ada pengulangan. Esok tidak ada pengulangan. Itu esok kita masuk perbahasan bab yang baru, babul i'rab. Ini payah sikit. Ini nak meletakkan baris bawah, atas, depan. Ni. Ini